Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari ilmu tafsir. Tafsir Al-Quran. Sila buka kitab masing-masing. Buka muka surat 1, iaitu dakwah secara berhikmah. Apa dia dakwah secara berhikmah? Ayat Al-Quran dan terjemahan Surah An-Nahl ayat 125. Mari kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Apakah maksud surah An-Nahl ayat 125? Artinya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Itu maksud ayat surah An-Nahl ayat 125. Berikan pada saya pengertian daripada ayat yang kita baca tadi. Apa maksud ud'u? Ya, serulah. Sabili rabbika, jalan Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil hikmati. Apa maksud bil hikmati? Dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat pengajaran yang baik. Apa maksud wajadilhum? Dan berbahaslah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dialah jua yang lebih mengetahui, biman dhalla, akan orang yang sesat, wa huwa a'lamu, dan dialah jua yang lebih mengetahui, bil muhtadin, akan orang yang diberi petunjuk. Apa maksud surah yang telah diturunkan? Kenapa Allah menurunkan surah An-Nahl ayat 125? Baiklah, ayat ini diturunkan disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kecewa dan pernah sedih tentang peperangan Medan Uhud, yang mana Saidina Hamzah telah terkorban dalam peperangan tersebut. Siapakah Saidina Hamzah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad yang tegas orangnya, yang membantu Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Tetapi pada medan perang Uhud, Saidina Hamzah telah terkorban. Maka Rasulullah sangat marah dan sangat sedih, sangat kecewa, dan dia mengatakan dia akan membunuh 70 orang atas kematian Saidina Hamzah. Ayat ini diturunkan memerintahkan kepada Rasulullah supaya bersabar dan berdakwah, menyeru orang kafir memeluk agama Islam, bukannya dengan membalas dendam. Kerana satu-satunya jalan untuk mencapai keredaan Allah adalah dengan menganuti serta mengamalkan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Bagaimana cara kita hendak berdakwah? Kita hendak menarik orang memeluk agama Islam. Bagaimana cara-cara dia? 1. Pendekatan dakwah. 1. Melalui cara yang penuh hikmah dan bijaksana. 2. Memberi nasihat yang baik, menarik dan menyentuh jiwa. 3. Berbahas atau menerangkan sesuatu dengan hujah yang tepat, bernas dan berkesan. Jadi kita nak menyuruh orang membuat kebaikan, bukan kita cara memaksa, tetapi secara berhikmah dan bijaksana, dengan memberikan contoh akhlak yang baik, supaya orang kafir dapat memeluk agama Islam dengan hati yang terbuka, bukan dalam paksaan. Seterusnya, Allah Ta'ala menerangkan bahawa
Petunjuk dan hidayah itu merupakan milik Allah. Rasulullah SAW hanya berkewajipan untuk menyeru dan berdakwah. Maksudnya Rasulullah ni dah menjalankan tanggungjawab dia untuk menyeru dan berdakwah. Kalau untuk membuka hati hidayah kepada orang kafir adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menjadi satu kesalahan kepada Rasulullah dan begitu juga para pendakwah lain apabila orang yang diseru itu tidak menurut nasihat dan petunjuk yang telah diberikan, kerana Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui siapa daripada kalangan hamba-Nya yang akan terus dalam kesesatan dan siapa pula yang akan mendapat petunjuk dan hidayah. Akhirat kelak Allah Ta'ala akan membalas setiap amalan mereka sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Tugas menyampaikan dakwah merupakan ibadat yang amat dituntut dalam Islam. Apakah kepentingan dakwah? Ya, lihat pada muka surat 5. 1. Membimbing individu untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. 2. Memberi nasihat dan peringatan supaya beristiqamah mengamalkan segala suruhan Allah dan meninggalkan yang dilarang. 3. Memberi dan memperelokkan akhlak terhadap Allah serta sesama makhluk. 4. Membentuk dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan umat Islam. 5. Menyebarkan ilmu dan syariat Islam kepada masyarakat. Itu dah dia cara-cara berdakwah dengan baik untuk menarik orang kafir memeluk agama Islam, iaitu jangan memaksa, jangan menunjukkan sikap-sikap yang tak elok. Maka kita nak mereka memeluk agama Islam, kita tunjukkan cara-cara yang berhemah, berhikmah dan bijaksana. Dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji, insya-Allah mereka akan ikut cara kita. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.